block, looks block, sound block. Okey. Kita tengok dekat motion block ni. Okey, motion block ialah untuk pergerakan. Okey. Motion block ialah untuk pergerakan. Looks block ialah untuk kita tengok paparan dia. Okey. Kemudian sound block yang tu ialah untuk sound. Okey, seterusnya event block. Okey, event block di mana tempat kita blok yang kita gunakan untuk kita mulakan satu-satu aktiviti. Okey, untuk permulaan. Okey. Okey, seterusnya control block. Control block ialah ini yang 4 yang paling penting sekali dalam Scratch, iaitu bahagian mengawal keseluruhan pengaturcaraan kita dalam Scratch. Kemudian yang seterusnya sensing block. Okey, sensing block ni ialah untuk kita sebagai kita kesan sesuatu. Contoh kita tekan butang, okey, sentuh sesuatu ataupun kesan warna. Okey, itu ialah menggunakan sensing block. Seterusnya operator block. Operator block ni kita buat contoh lebih besar, lebih kecil sama dengan okey, ataupun kita nak buat nak join perkataan menggunakan operator block. Dan seterusnya ialah variable block. Variable block ni, variable ni merupakan variable merupakan pemboleh ubah. Okey, ia berfungsi sebagai penyimpan data atau memory seperti angka. Okey. Memory ni kalau kita minum air, kalau kita ada air, satu gelas air, okey, satu gelas air, kita isi air dalam satu gelas air. Satu gelas kita isi air dalam tu, bermakna dia simpan memory dalam gelas tu. Kemudian bila kita minum, maknanya data tersebut kita gunakan. Kemudian kita isi balik. Itu maksud variable. Dia sebagai satu ingatan memori di mana tempat kita nak simpan data-data yang kita akan gunakan. Itu dipanggil variable. Okey, seterusnya. Okey, ini koordinat. Koordinat di mana sprite ni ataupun objek ni dia bergerak. Dia mengikut koordinat di atas stage tersebut. Okey, kalau kita tengok sebelah kiri ni. Okey, ini paksi X. Okey, yang menegak ni paksi Y. Okey, di mana paksi X, kalau sebelah kiri ni dia negatif. Okey. Okey, kalau sebelah kanan, nombor dia tak ada negatif. Sama juga paksi Y, atas tiada negatif, bawah ni negatif. Okey, kalau kita tengok sini ya. Atas ni Y sama dengan Y 180. Paling tinggi 180. Bawah minus 180. Sama juga dengan X. Okey, kalau sebelah kanan ni 240 dan sebelah kiri minus 240. Yang ni penting untuk cikgu tahu sebab bila kita nak buat pergerakan, kita mesti tahu koordinat dia. Di mana dia nak duduk, di mana kita nak pergerakan dia berlaku, kita mesti tahu koordinat. Di mana pergerakan tu mengikut koordinat. Okey. Seterusnya, ini blok untuk pergerakan. Okey. Blok untuk pergerakan. Okey. Move ni kita bergerak 10 step. Okey, 10 step. 10 step bermakna 10 step. 10 step ni contoh macam ni lah. Okey. Kalau 10 step, kalau sini kosong, 10 step dia sama dengan 10. Okey, kalau 10 step lagi bermakna dia 10 lagi, bermakna 20. 10 step lagi 30. Jadi pergerakan dia tu mengikut koordinat ni. Okey. 10 step tu bermakna 10 koordinat dia pergi. Okey. 10, 10, 10 sehinggalah 240. Itu maksud dia step tersebut. Okey. Sama kalau 10 step minus 10 ni bermakna dia ke belakang. Kalau Y dia ke bawah. Okey. Kalau dia tak ada minus bermakna kalau X ke kanan, kalau Y ke atas.
Itu punya step-step dia, kita perlu tahu minus dengan yang tak ada minus tersebut. Okey, dia ada beberapa cara pergerakan. Okey. Move ni bermakna bergerak. Okey, bergerak ni okey. Nanti sekejap lagi kita tengok macam mana pergerakan berlaku. Okey, move ni dia bergerak mengikut objek tu menghadap ke mana. Okey. Jadi dia bergerak mengikut hadap direction. Okey, direction objek ataupun direction sprite. Okey, kalau change, okey, change x by ni, ni bergerak di atas paksi x. Kalau change y, bergerak di atas paksi y. Okey, kalau move, dia akan bergerak mengikut ke mana dia menghadap. Contoh, dia menghadap ke kanan. Okey, bila kita buat move 10 step, dia akan bergerak ke kanan. 10 langkah, 10 step. Kalau kita buat move minus 10 step, dia akan bergerak ke belakang. Okey, itu dia punya block move yang kita gunakan. Tetapi kalau kita guna change x by ataupun change y by ni, dia mengikut koordinat, mengikut paksi. Okey? Kalau y dia ikut paksi y, turun naik atas, atas bawah atas bawah. Kalau x kiri kanan. Okey, ini step yang kita gunakan untuk move. Okey, pergerakan Okey, sini kita kena buat praktikal ni. Okey. Okey, kita masuk kepada Scratch. Kita lupakan slide ni dulu. Kita masuk pada Scratch. Okey, saya stop yang ni dulu. Kita tengok. Okey, sama-sama cikgu. Cikgu buka Scratch dulu. Okey, saya tunggu cikgu buka Scratch dulu. Okey, kita buat sama-sama. Okey, cikgu dah buka dah. Okey, kita teruskan. Okey, kita tengok kepada move. Okey. Motion block ni, move ni. Okey, yang motion block ni kita ambil move. Okey, kita tengok saya tarik move ni. Okey, cuba tengok kucing ni. Okey, sprite ni dia menghadap ke kanan. Okey, dia menghadap ke kanan. So, saya gerakkan, kita klik saja. Dia bergerak 10 step. 10, 10, 10, 10, 10 ke depan. Okey. Kalau kita nak dia bergerak ke belakang, kita tukarkan ni. Kita ambil satu lagi. Okey. Tarik cikgu. Daripada sini, cikgu klik motion ni. Kemudian tarik blok ni masuk kepada apa dia panggil? Tempat kita buat kod ni. Okey. Script area. Script area. So yang ni, yang tadi 10 atas tadi. Yang ni kita buat minus 10. Okey. Bila kita klik minus 10 ni, dia akan undur ke belakang. Okey. Sebab apa? Sebab dia bergerak mengikut ke mana dia menghadap. Okey, direction dia. Kalau kita klik ini, dia bergerak ke hadapan. Okey. Okey, ini untuk move. Okey, kita pergi pula kepada change X, change Y. Okey, kita ambil change X by. Okey. Okey, change Y by. Okey. Okey, untuk blok ni cikgu, kalau cikgu tak nak cari-cari sini, nak benda yang sama, kita nak copy, kita klik kanan di atas ni. Okey, kita klik kanan, dah pikit je. Okey, letak sini. Okey, sebab kita nak guna benda yang sama, kita nak tukar nombor saja. Okey. So, yang ni kita buat minus.
minus 10. Okey, yang ini pun Y pun minus 10. Okey. Okey, kalau saya laju, cikgu tolong stop kat saya. Nanti ada yang tertinggal pula. Okey, kalau kita klik change X by 10 ni, dia akan bergerak ke kanan sebab nombor ni ialah nombor bukan nombor minus. Okey, dia akan bergerak ke kanan 10 step. Okey. Yang ini kalau kita klik change X by minus 10, dia akan bergerak ke belakang. Sebab dia nombor negatif. Okey, kalau kita klik pada change Y by ni, okey, kita klik dia akan naik ke atas. Okey. Dan kalau kita klik change Y by ni, dia akan turun ke bawah. Okey. Minus change Y by minus 10. Dia akan turun ke bawah. Okey. Cuba cikgu tengok sebelah ni pula. Kawasan sprite area ni. Sprite area ni. Okey, bila kita tengok X dengan Y. Ni X dan ini Y. So X, Y ni menentukan di mana kedudukan sprite ni. Koordinat dia. Cuba kita klik change X by 10. Cuba tengok X tu berapa dia berubah. Ditambah 10. Klik lagi ditambah 10. Klik lagi ditambah 10. Klik lagi ditambah 10. Klik lagi ditambah 10. Okey. Kemudian kalau kita klik change X by minus 10 ni, klik dia minus 10. Tolak 10, tolak 10. Sama juga dengan Y. Okey, kita tengok Y. Tengok dia tambah 10, 10. Yang ni dia akan tolak 10, 10. Boleh tengok bacaan X dengan Y sini. Kita boleh tengok sini. Ini dia kedudukan XY sprite ni dia ditunjuk di sini. Okey, contoh kita alihkan benda ni. Kita alihkan sprite ni, kita alih ke sini. Cuba tengok X dan Y dia berubah. Okey, kita alih ke sini, X dengan Y dia berubah. Sama juga di sini cikgu. Di sini. Sini pun dia akan berubah juga bacaan X dengan Y bila kita alihkan sprite ni. Okey, tengok dia berubah. Kawasan ni pun dia turut berubah juga. Okey, ini penting. Bila kita nak buat pergerakan, okey, kita kalau boleh kita tahu kat mana dia target dia nak pergi. Okey, contoh saya satu lagi. Okey, yang ni move dengan change X dan Y. Okey, di sini ada lagi dia turn. Turn right dan turn left. Dia akan pusing. Dia akan pusing. Okey, cuba kita tarik satu lagi sini. Okey, tarik satu ke pusing ke kiri. Okey, cuba kita klik turn 15 darjah. 90 lah, kita buat 90. Mudah nampak Okey, 90 darjah. Kita buat 90 sini. 90. Sini pun kita buat 90. Okey, kita cuba klik. Okey, klik dia pusing 90 darjah. Klik lagi pusing 90. Klik lagi pusing 90. Klik lagi pusing 90. Kalau ke kiri dia pusing ke kiri. Okey, dia pusing ke kiri. Ini dia panggil untuk block turn. Okey, kemudian go to random position. Okey, go to random position. Bila kita klik, dia akan pergi ke mana-mana secara rawak. Okey, secara rawak. Tengok saya klik, dia pergi sini. Okey, klik lagi sana, sana. Okey, dia bergerak secara rawak sebab kita guna random position. Okey, dekat random position ni kita boleh tukar. Okey, mouse pointer. Okey, mouse pointer ni dia ikut mouse kita. Okey. Yang ni yang ikut mouse ni kita kena buat latih. Yang ni kalau kita klik macam ni dia tak jadi. Okey. Kalau klik macam ni dia sembunyi gitu. Yang nanti kejap lagi saya akan tunjuk cara nak buat go to mouse pointer. Okey, kemudian kita buat yang ni. Go to X minus 2. Lepas tu kita buat bacaan sini. Okey, contoh kita nak dia pergi ke sini.
Kita alihkan sprite ni. Kita alih sprite ni letak sini. So bacaan dia ialah X 178 Y 115. So kita tarik yang ni masuk sini. Contoh sprite ni duduk sekarang ni berada di sini. Dia akan pergi ke kedudukan XY 178 115. Kita klik je, dia terus pergi sana. Okay, sebab apa? Bacaan go to XY ni untuk bacaan berada di sini. Kita letak di mana-mana pun, bila kita klik yang ni, dia akan pergi ke sana. Okay. Boleh setakat tu juga untuk pergerakan. Okay. Okay, seterusnya. Banyak ni. Nanti sekarang pula saya buat dulu lah. Saya buat dulu. Hak mana hak buat dah ni. Saya buat dulu. Kita tarik gini ya nak buat dia. Ataupun kita boleh delete satu juga. Okay. Kita boleh delete boleh juga. Okay, ataupun tarik sini. Okay. Ada baru masuk pula. Ya. Okay. Kita delete pun boleh. Kita tarik ke tepi pun boleh. Okay. Sekarang ni kucing kita ni menghadap ke atas dah. Menghadap ke atas. Kita kena turn balik. Kita ke tes 90 darjah. Okey, kita buat balik. Okey, sekarang ni kita nak tengok dia punya gerak pula dah. Go to glide. Okey, kita tengok glide lah. Glide. Okey, glide ni ini glide untuk random position. Okey, glide ni dia menggelosor. Okey, glide ni dia menggelosor. So kita nak dia menggelosor ke random position. Random ni secara rawak. Kita klik je, dia akan bergerak je, random. Okay, random position. Okay, kalau kita nak tentukan sprite ni berada di mana-mana tempat tertentu, kita letak je dia sini. Kita ambil glide to X dan Y ni. Okay, X yang ni. Okay, so okay. Jadi bila sprite berada di sini, okay, bila kita klik, dia akan pergi ke sana. Okay. Kemudian position. Okay. Point in direction. Okay. Sekarang ni dia berada 90 darjah. Ni bukan 90 macam ni. Ni 15. Ni 75. Kita nak dia 90 Okay, 90. Tu 90. Okay. Point direction ni dia menghadap ke mana. Okay. Contoh sini 90. Kita klik 90, dia berada sekarang ni, direction dia 90. Kalau kita buat 180. Okay, 180. Kita klik, dia akan menghadap ke bawah. 90, 90, 180. Okay. Kata kita klik lagi 180. Kita ubah lagi minus 90. Tolak 90. Okay, tolak 90. Dia akan ke belakang. Menghadap ke belakang. Tapi kalau kita tengok sini, dia kaki ke atas. Ada sebab dia jadi kaki ke atas ni. So, untuk kita elakkan daripada berlaku kaki ke atas macam ni, dia ada satu lagi blok. Kita kena tambah satu lagi blok supaya dia pusing ke belakang tanpa pusing badan dia. Tak apa, kepala turun ke bawah. Okay, iaitu kita kena ambil ni, set rotation style. Set rotation style left right. Okay. Cantum pula. Okay, yang ni kita buat 90. Okay.
Sekejap, kita klik 90. Okey. Cuba tengok, kita klik minus 90 pula. Mana dia pusing ke belakang? 90. Tengok kaki dia naik ke atas ke tak? Okey, kita tengok dia tak naik ke atas lah. Kalau tadi kita tanpa set rotation style ni, dia akan naik kaki ke atas. Okey, kita kena tambah yang ni, baru dia jadi belakang depan. Dia pusing depan, pusing belakang, pusing depan, pusing belakang. So dia tak jadi kaki ke atas lah. Kita kena tambah set rotation style ni. Okey, seterusnya if on edge bounce, bermakna dia akan bila dia kena dinding ni, okey habis ni, dia akan bounce. Okey, dia akan lantunkan balik badan dia. Okey, bila kena dinding lantun balik. Dia tak bagi lepas dinding. Okey, dinding ni border ni lah, border stage ni. Okey, kita boleh guna if on edge bounce. Okey, nanti benda-benda ni kita akan guna nantilah. Okey, ni untuk pergerakan. Okey, yang loop ni, yang loop ni kita tengok tadi ialah contoh kita nak buat dialog ataupun nak hilangkan dia, nak sembunyikan dia, kita guna loop ni. Ataupun nak tukar dia punya kostum dia. Okey, kita nak tukar kostum dia, kita guna loop juga. Contoh kita guna yang ni, say hello ni. Okey, say hello, kita klik hello, dia keluar hello. Okey, say hello for 2 second, bermakna hello tu akan keluar 2 saat. Okey, hello tu akan keluar 2 saat. Tapi kalau kita guna hello yang ni, kita klik hello, hello tu duduk tekan situ. Okey, jadi sesuai kita guna hello ni lah. Kita boleh set timing dia. Berapa lama dia keluar hello tu, kita boleh buat. Kalau 5 saat, 5 saat lah. Okey, kemudian kita switch costume. Ataupun next costume, boleh juga. Dua-dua ni boleh guna. Okey, atas kesesuaian. Okey, kalau kita nak tengok kostum dia ni, sprite ni, okey. Bila kita tengok sprite ni, kita tengok dekat kostum sini. Okey, kostum ni, tengok kucing ni. Dia ada berapa kostum? Ada 2. Kostum 1, kostum 2. Mana kostum 2, kaki dia macam nak melangkah. Dia pendek sikit. Kostum 1, dia kaki dia ke depan. Okey. Kostum 1 nampak macam berjalan, nampak tak? Ni macam berjalan. Inilah kalau kita buat animasi menggunakan Scratch ni, ini penting, kostum ni. Kita nak buat mata berkelip, semua boleh. Okey? Dekat kostum ni. So, apa yang maksud change kostum tadi? Okey, kalau kita next kostum, dia pergi kostum seterusnya. Okey, kemudian bila dah habis kostum dia akan balik kostum 1. Okey, dia akan balik kostum 1. Okey, kalau ada 10, kalau kita guna next kostum, daripada kostum 1, kostum 2, kostum 3, kostum 4 sampai 10 baru dia balik 1 balik. Kalau kita guna switch to kostum, kita boleh setkan kostum mana kita nak. Itu saya kata tadi ikut kesesuaian. Kita nak kostum mana? Kalau ada 10, kita nak kostum 8. Kita boleh tukar kepada kostum 8 terus. Okay. So, kalau kita guna switch kostum ni, kita boleh set kostum mana kita nak. Kalau next kostum, dia akan ikut step-step sampai, kalau ada 10, 10 lah. 1, 2, 3 sampai 10. Lepas tu ulang balik 1 balik. Itu kita guna untuk next kostum. Sama juga next backdrop ni. Switch backdrop sama juga. Yang ni kita nak tukar backdrop. Kita nak tukar backdrop belakang ni. Okay. Kita gunakan next backdrop ataupun switch backdrop. Okay. Itulah yang kita tengok yang lain rasa tak perlu. Okay, ni satu lagi yang penting. Show dengan hide. Okay, show dengan hide. Yang ni kita nak sembunyikan satu-satu sprite, kita klik hide. Okay. Kalau kita nak adakan balik, kita klik show. Okay. Nanti kita akan buat program dia, di mana kita nak hidekan dia, di mana kita nak showkan dia. Okay, kita menggunakan loop ni. Okay, seterusnya sound. Okay, sound biasalah. Sound ni untuk kita buat
bunyi ataupun music ke menggunakan sound. Okay, kita buat ni. Kita sama ada kita guna play, until done ataupun start sound. Okay, dua-dua ni boleh. Play until done ni dia akan play sampai habis. Okay, kemudian boleh stop sound. Okay, boleh stop sound. Okay, cikgu boleh try ni. Okay, boleh try. Okay, yang lain saya rasa tak perlu. Okay, kemudian event. Okay, kemudian event. Yang ni kita sembunyi dulu. Kita pergi pada event block pula. Okay. Saya guna dua skrin juga. Nanti nampak mata saya ke sana tu sebab saya tengok skrin satu lagi ya. Okey. Okey, kita pergi pada event. Okey, event block Event ialah satu pemula. Kita nak mulakan sesuatu atau cara kita ni, kita mesti ada event dia. Event dia sama ada kita tekan bendera hijau. Okey. Kemudian ataupun kita nak tekan key dekat keyboard. Contoh sini dia ada banyak key ni. Okey. Dia ada arrow, dia ada ABC, dia ada nombor 1, 2, 3 sampai 9. Okey. Okey. Kita boleh guna mana-mana kita nak guna boleh. Kita guna arrow pun boleh, kita nak guna mana-mana kunci pun boleh dekat keyboard. Okey. Kemudian kita boleh guna when this sprite click. Boleh juga. Okey, bila kita klik ni sprite ni, dia akan berlaku apa-apa. Nanti kita letak coding di bawah ni. Okey, kita akan letak blok-blok sini. Apa dia akan jadi bila kita klik benda ni. Ini dipanggil sebagai pemula. Kita nak mulakan atau cara kita klik apa. Okey, ataupun when I receive message. Okey, when I receive message. Mana bila terima message tu, dia akan buat sesuatu. Nanti lepas ni kita akan tengok satu persatu yang ni. Okey, kemudian control. Control ni penting. Yang ini paling penting sekali. Control nak mengawal semua pergerakan ke apa-apa ke, kita kawal menggunakan control. Okey. Yang atas ni wait. Wait ni tunggu. Okey, dia delay. Mana dia tunggu. Contoh kita nak bergerak berapa saat. Okey, masa tu kita kena bagi masa dia wait. Okey, repeat. Repeat ni berapa kali kita nak repeat. Okey, forever ni sentiasa. Okey, repeat sentiasa tanpa henti. Okey, yang ini block if. Jika berlaku apa-apa, apakah tindakannya? Jika berlaku ni, apa tindakan dia? Okey, yang ni kita guna if. Dan satu lagi if then else. Okey, if then else ni jika hari hujan guna payung. Sebaliknya else ni sebaliknya kita tak guna payung. Macam itulah dia punya ayat dia. Okay, if then else. Else ni ialah sebaliknya. Bermakna ujian kat sini, okay, condition dia ni kalau tak mengena, dia akan buat yang ni. Kalau betul, condition dia buat sini. Okay, kalau tak betul, sebaliknya buat kat sini. Ni untuk if then else. Okay, dia ada repeat until ataupun wait until. Okay, yang ni penting ya. Okay, kemudian start clone, delete clone. Ini kita nak clonekan sprite ni. Okay, seterusnya sensing. Okay, sensing ni contoh dia sentuh dinding. If touching. Okay, if jika touching edge. Okay. If touching edge. Mana dia jika dia sentuh dinding sebelah ni atau dinding sebelah ni, apa dia akan buat? Contoh gini ya. If jika sentuh sempadan, apa akan dia buat? Okay, ataupun dia hilang ke? Jika sentuh sempadan, hilang. Kalau tak sentuh sempadan, dia tak hilang. Contoh macam ni lah. Okay, jadi blok untuk sensing ni kita boleh masuk dekat sini. Okay. Sama juga touching color. Kita ubah color dia. Kita ubah color nak color apa. Jika dia sentuh color tu, apa akan tindakan dia berlaku. Okay. Kemudian ask. Ask ni biasanya kita nak collect data. Ataupun kita nak tanya soalan.
Okey, kita nak tanya soalan. Okey, bila kita klik dia keluar sini. Dia keluar tempat kita nak inputkan kita punya maklumat. Okey. Ni guna ask and wait. Okey, yang ni if key press. If key press. Okey, lupa. Okey. Ask ni dia ada answer. Dia ada answer. Dia jawab. Okey, bila dia tanya jawab. Ni jawab ni answer ni. Okey. Seterusnya operator. Okey, tengok operator. Operator ni ada tambah, tolak, darab, bagi, lebih besar, lebih kecil, sama dengan. Okay, and or not. Ni boolean. Okey, yang ni kita join perkataan, kita kutip apa dia? Letter dalam satu perkataan. Okey. Yang seterusnya ialah variable. Variable saya dah cakap tadi bila kita nak guna data. Okey, kita nak guna data, kita guna variable. So variable ni kita boleh buat sendiri. Kita klik sini, make a variable. Okey, bila kita klik, kita buat variable sini. Okey, kita buat variable. Okey. Yang ini kita buat sendiri variable, kita create satu bekas. Okey, kita create satu bekas untuk simpan data. Itu okey. Seterusnya my block. My block ni kita buat blok sendiri. Okey, kita buat blok sendiri untuk kegunaan kita. Okey, itu tak apa, nanti kita cerita lain kali ya. Make block. Okey, kita tengok pada slide pula. Sekejap Okey. Yang ini kita menggunakan event untuk buat pergerakan. Okey, kita guna event untuk buat pergerakan atas, kiri, kanan, atas, bawah. Okey, kita try yang ni cikgu. Okey, cikgu boleh try masing-masing boleh try. Okey, okey. Kita buat macam tadi. Kita buat ni dulu. Untuk movement. Tadi kita tengok cara klik blok. Tapi bila kita pengatur caraan, kita tak boleh klik bloknya tu. Kita mesti klik satu pemula. Okay, kita klik satu pemula. Contoh dekat event ni, kita ambil yang ni. Space key press ni. Kita ambil key press. Okay, key press ni kita buat 4 untuk pergerakan atas, bawah, kiri, kanan. So, kita buat 4. Kita duplicate 4 je. Okey, 4 kita duplicate. Okey, klik kanan je. Klik kanan, duplicate. Okey, dia ada 4. Okey. So, kita nak bergerak ke kanan, kita guna arrow kanan. Okey, bergerak ke kanan, right arrow. Tukar. Bergerak ke kiri, left arrow. Bergerak ke atas, up arrow. Bergerak ke bawah, down arrow. Okey. Kalau cikgu tak faham, cepat-cepat tanya. Nanti takut tertinggal pula. Okey. Untuk right arrow bergerak ke kanan. Okey, kita pergi dekat motion. Okey, dekat motion ni kita ambil yang move, bukan move. Change X dengan change Y. Okey, change X. Kalau ke kanan, change X. Yang tak ada minus. Kalau ke kiri, change X. Kita tukar nombor minus. Okey, kita tukar nombor minus. Okey, cikgu ada nak tanya? Cikgu Muhammad Razi. Cikgu Muhammad Razi, ada nak tanya apa?
Nampak kat tangan tu? Tak ada? Okey. So, untuk pergerakan arrow atas dan bawah, kita guna change Y. Okey. Atas 10 ni tak ada minus. Dan bawah, kita buat yang ni minus 10. Minus 10. Okey. Okey, sekarang ni, cikgu boleh gerakkan, tekan arrow. Arrow dekat komputer tu. Dekat keyboard. Klik kanan. Okey, dia bergerak ke kanan. Klik arrow kiri. Oh, klik arrow kiri bergerak ke kanan juga. So, kenapa? Sebab sini kita tak tukar lagi. Minus 10. Okey. So, kita tekan bergerak ke kiri. Okey, bergerak ke kanan. Okey, bergerak ke atas. Bergerak ke bawah. Okey, so kita boleh guna arrow kita untuk gerakkan sprite tersebut. Okey, boleh Hego? So kita guna pemula dia ialah kita guna arrow key. Kita guna arrow key. Okey. Okey. Yang ini kita guna arrow key untuk pergerakan. Okey, untuk dialog tadi saya cerita dah tadi. Okey, dialog contoh hello. Say hello. Bermakna dia akan keluar 2 saat hello tersebut. Lepas tu dia akan keluar pula apa khabar. Say apa khabar untuk 2 saat. Okey. Yang ni kita guna pemula tekan bendera hijau. Okey, kita try ni. Okey. Tengok kita menggunakan bendera hijau. Okey. Okey, kemudian kita kata hello. Hello dekat loop. Okey. Hello, kemudian apa khabar? Okey, cikgu boleh tukar perkataan dalam ni. Apa khabar? Apa khabar? Okey. Dan masa ni pun boleh tukar. Okey, kita tengok macam mana dia buat. Okey, kita klik bendera hijau ni. Okey, ni bendera hijau dia. Yang merah ni stop. Okey, macam tadi saya kata run and stop. Run ni untuk bendera hijau. Klik bendera hijau. Hello. Kemudian 2 saat. Dia keluar apa khabar 2 saat. Lepas tu hilang. Okey, 2 saat, 2 saat. Dia keluar hello 2 saat. Dia keluar apa khabar 2 saat. Okey. Alright. Ini bila kita guna event untuk bendera hijau dan menggunakan loop tadi. Kita menggunakan dialog. Okey. Seterusnya. Okey. Play sound. Play sound ni bermakna kita play bunyi. Okey, kita play bunyi. Okey, kita play bunyi. Kita buat ini, tak tepi ni. Kita pergi sound. Okey, ambil sound ni. Sound miau ni. Okey. Okey, bila kita klik bendera hijau, dia akan play sound ni. Okey, boleh dengar juga? Okey, ni bila kita klik pemula dia,
Tak, sound tak bunyi Ustaz. Lama dah sound tak bunyi ni. Saya tak pasal. Lama juga. Oh nyanyi. Lama dah. Tak ada orang tegur. Saya tak perasan tutup sound. Okey. Boleh ikut tak? Tak punya sound ke? Kena ulang balik. Okey. Contoh ni ya. Contoh ni. Kalau kita klik yang ni. Okey, kita klik, kita masuk. Yeah, dia tanya what is your name? Soalan dia. Kita pun masukkan nama kita. Okey, kemudian kita klik right. Okey, dia keluar jawapan Muhammad. Mana jawapan kita tak selit. Jawapan kita tadi kita masuk dekat hello. So dia akan kita masuk dekat dialog. So dialog dia ni akan keluar jawapan kita tadi. Kita ambil answer ni. Answer kat sini kita masuk sini. Okey, boleh ya? Okey, seterusnya. Okey. Yang ni kita nak buat variable. Okey, yang ni kita nak buat variable. Okey, contoh Contoh ini dia make variable. Okey, kita pun masukkan nama di sini, nama variable kita ni. Kemudian klik OK. Kemudian dia akan keluar dekat sini. Dia akan keluar dekat sini. Okey, contoh kita buat. Okey, kita buat make a variable. Okey, variable, make a variable. Okey, kita buat sini contoh kita buat score. Score. Okey, kita pun klik OK. Dia akan keluar sini score. Okey, dia keluar sini ada skor sini. Nak hilangkan kat sini kita buang tik ni ya. Okey, kita buang tik ni. Dia hilang. Kalau nak tunjuk, dia akan keluar balik. Okey, kita tikkan dia. Okey, yang ni kita buat untuk skor. Nanti kita akan buat lepas ni sekejap lagi. Okey. Seterusnya kita tengok slide dulu. Okey, ni variable. Okey, yang satu lagi broadcast pula. Kita nak tengok broadcast pula. Okey, broadcast. Apa dia broadcast ni? Okey, broadcast ni kalau kita buat satu game ataupun buat dialog, broadcast ni penting. Okey, broadcast ni penting. Okey. Kita tengok kita buat contoh. Contoh kita nak buat perbualan antara dua sprite. Okey, sebelum tu kita tengok sprite ni macam mana nak jadikan dua sprite. Okey, kita tambah sprite ni. Okey, nak tambah sprite kat sini. Ni. Ni sprite list. Okey, kita tambah sini. Contoh kalau kita klik yang ni, choose sprite ni dia akan masuk pada library Scratch. Okey, library Scratch ni, sprite banyak-banyak ni. Pilih je satu, klik OK. Okey, contoh kita klik satu ni back ni. Kita klik back. Okey, kemudian dia masuk sini. Kalau nak buang, tekan putus sampah ni. Kalau nak buang, kita tekan putus sampah ni. Mana sini dah ada dua sprite. Okey, ada dua sprite. Okey, sama juga dengan background, backdrop. Okey, kita klik sini. Kita boleh pilih backdrop. Kita nak tengok backdrop mana kita nak guna. Kita carilah di sini. Okey. Contoh saya ambil satu backdrop yang ni. Ni simple blue sky. Okey. Ni backdrop. Okey. Ni sprite, ini backdrop. Okey. Seterusnya kita nak buat perbualan di antara ni. Okey, kalau kita nak delete backdrop, okey, kita klik dekat backdrop ni. Kita pergi dekat backdrop sini. Ni. Okey, kita pergi dekat backdrop ni. Okey, kita delete di sini. Ni backdrop yang asal putih ni.
kita delete di sini. Okay, kalau kita nak delete backdrop. Kalau kita nak tambah, nak edit backdrop, edit di sini. Contoh kita nak tambah bulat lah, contoh bulat kita buat bulat sini, maka backdrop ni akan ada bulat. Okey, backdrop ni akan ada bulat sini. Okey, kita buat sini. Dekat dia punya kostum backdrop ni. Okey, yang ni kod balik, kita pergi kod balik sini. Tempat kita nak coding balik. Ni backdrop, ini sound. Okey, kalau nak tambah sound, tambah di sini. Klik sound, tambah di sini sound. Okey, ini sound yang ada dalam library. Okey, kalau kita nak ambil sound dalam komputer, sama juga. Sama ada sound atau sprite ataupun backdrop yang kita sendiri punya dalam komputer kita. Kita klik sini, jangan klik lagi, letak saja. Kita klik yang atas ni. Letak mouse saja, jangan klik lagi. Letak mouse, klik yang atas upload ni. Ni untuk sound. Okey, kalau untuk backdrop sini, ambil atas ni. Kalau nak untuk sprite, sini. Okey, sprite ni kita boleh masuk apa-apa bentuk gambar sebagai sprite. Kita nak ambil muka kita pun buat sprite pun boleh. Okey, kita boleh ambil sini. Kita buat sini. Kalau kita nak lukis, kita klik ni. Pen ni. Pen ni dia akan pergi sini lah. Pergi sini. Kita boleh lukis kita punya sprite. Okey. Kalau nak buang, tekan ni. Okey. Sekarang ni kita nak pergi pada kod untuk buat broadcast. Okey, broadcast ni berada di control ke event. Dekat event. Dekat event. Broadcast ni berada dekat event. Ni. Ni broadcast lah. Okey, broadcast ni. Ni broadcast. Okey, kita buat perbualan antara kucing dengan bat ni. Okey. Kita buat perbualan antara kucing dan bat. Okey. Sekarang ni kita nak coding, mesti kita letak kalau kita nak coding bat, kita kena klik bat. Kalau kita nak coding sprite, kita kena coding klik sprite. Okey, dia berbeza. Okey, berbeza. So, sekarang ni kita nak coding kucing ni dulu. Yang ni kita buat dulu. Alright, okey. Kita klik dengan event. Okay, bendera hijau. Klik bendera hijau. Kemudian kita masukkan dialog. Okay, dialog. Kita masukkan dialog. Dia kata hello bat. Okay. Ya, kita buat hello bat. Hello bat untuk 2 saat. Okay, kemudian dia nak suruh, okay, sebenarnya dia nak bagi tahu supaya bat tu jawab. Okay, supaya bat tu jawab, dia bagi broadcast. Okay, dia bagi broadcast. Okay, broadcast. Okay, dia ada 2 broadcast ni. Dia ada 2 broadcast. Biasa satu, broadcast and wait. Biasa broadcast and wait ni, dia akan dia tunggu jawapan. Dia tunggu jawapan. Dia tunggu jawapan, lepas tu dia balas balik, dia balas balik. Okay, sekarang ni kita nak guna yang ni. Broadcast biasa dulu. Okay, broadcast ni kita kena buat message dia. Ini new message, klik new message. Okay. Yang ini ialah kita namakan kucing tu Tom lah. Tom 1. Okay, broadcast ni kita panggil Tom 1. So, say hello bat untuk 2 second. Lepas tu dia broadcast Tom 1. Okay. Belum tu Kalau dalam pengatur caraan ni, dia panggil algoritma. Algoritma ni ialah langkah demi langkah. Okey, langkah demi langkah ni dia mesti buat langkah pertama, kemudian langkah kedua, kemudian langkah ketiga, kemudian langkah keempat. Dia tak boleh langkah 1 pergi langkah 4, tak boleh. Okey, itu algoritma ni dia mesti ikut step by step. So, dekat sini bila kita klik, kita tengok blok ni Kita tengok blok yang ni, langkah pertama ialah klik bendera hijau. Langkah kedua say hello back.
Langkah ketiga, broadcast. So sekarang ni, step kita ialah kita klik bendera hijau. Kemudian dia akan buat hello back. Kemudian dia broadcast. Mana broadcast ni ialah sebagai, kalau dalam cerita dia panggil director lah. Pengarah, director. Director suruh. Okey, sekarang ni dia kata Tom 1. Okey. Director kata, okey, Tom 1 ni, dia kata back, jawab. So, bila back terima arahan daripada director ni, so back akan jawab. Okey, hello back tu, dia pun jawab hello. Dia akan jawab. Okey. So, broadcast ni ialah sebagai director. Sekarang ni, say hello back 2 cycle, broadcast Tom 1. So, kita pergi dekat back. Pergi dekat back. Okey. Kita ambil when I receive. Okay, when I receive Tom 1. Okay. Bila dia receive Tom 1, dia akan jawab. Okay, director kata sila jawab. Dia pun jawab. Hello juga. Okay. Tengok kita klik bendera hijau ni. Hello back. Okay, kemudian dia pun jawab hello. Okay, sebab dia terima message Tom 1. Okey, kemudian dia pula, dekat back ni pula nak hantar mesej juga. Director nak bagi tahu supaya kucing ni jawab pula. Okey, dia pun tanya pula. Okey, back ni tanya pula. Awak apa khabar? Okey. Awak apa khabar? Okey. Awak apa khabar? So, dia nak kucing tu jawab pula. So, dia akan buat broadcast lagi. Okey, yang ini new message. Back 1 pula. Ini message daripada back. Message ni ikut kita lah nak buat apa pun. Atau pulang. Nama apa dia ikut lah. Tapi biar kita faham lah. Yang kita buat tu kita faham. So, kita tengok tengok percakapan dia. Hello back. Hello. Lepas tu dia cakap, awak apa khabar? Okey. So, kita pergi dekat kucing ni pula. Dia akan terima back 1 pula. Okey, dia akan terima back 1. Back 1 when I receive. When I receive back 1. Okey, when I receive back 1, dia akan jawab khabar baik. Okey, khabar baik. Okey, kita tengok perbualan dia. Okey, hello back. Hello. Awak apa khabar? Dia pun jawab khabar baik. Habis itu satu dialog antara 2 orang. So yang ni ada dalam modul bahasa Melayu. Bahasa Melayu. Modul bahasa Melayu tahun 4 kalau tak silap. Perbualan antara 2 orang. So menggunakan aplikasi Scratch. So kita buat macam ni lah. Kita buat guna broadcast. Yang ni tanya, yang ni jawab, ni tanya, ni jawab, ni tanya, ni jawab. Okay. Kita gunakan broadcast. Okay, seterusnya. Okay, yang ini broadcast. Ni kita guna pengujian. Yang kita buat tadi, key press ni kita buat dalam forever. Okay, dalam forever. Ni biasa ni yang ni kita buat dalam game lah. Mana kita tak perlu macam tadi kita guna pemula. Sekarang ni kita tak guna pemula, kita guna key press terus. Okay, so kita buat macam ni lah. Kita buat dalam forever. Tekan key press tu, up arrow dia naik atas. Okay. Ada orang baru join. Okay.
So, kita try buat yang ni. Okay, kita buat yang ni. Okay. Kita guna forever dalam control forever. Okay. Kita guna if. Ni banyak control ni. Kita guna control banyak ni. Yang ini kita tekan. Kita guna formula. Formula down arrow, right arrow. Yang ni kita guna if pula. Okay. Kita guna if. Okay. Dia if ni kita ambil dekat sensing. Dekat sensing. If key press. Kita letak sini. Tak masuk. Okay. If ni kita letak dalam forever. Tujuan forever ni supaya dia berulang berkali-kali. Dia berulang bermaknanya kita tak perlu nak tekan formula lah banyak kali lah. Kita boleh berulang di sini. Kita letak dalam ni Yang nampak putih je lepas. Okey, kalau if key press up arrow, right arrow. Okey, change right arrow mana ni? X. Okey, sebelum tu kita dah fikir dulu. Kita buat banyak-banyak dulu. Kita buat 4 semua. Okey, kita buat 4. Letak bawah dia. Kita dah duplicate lagi. Okey, 4 Okey. Yang ni down arrow. Down arrow kita bawa. Buka down arrow. Okey, yang ini up arrow. Up arrow. Okey, yang ini left arrow. Yang ini right arrow. Okey, right arrow. Okey. Kita buat ini. Dah kompak dah kita ni. Okey. Kita buat event dia klik bendera hijau. Satu event je. Okey, bila kita klik bendera hijau ni, okey, kita pun guna arrow kita. Okey, untuk gerakkan kucing ni. Okey, nampak tak? Sini kita guna satu event saja, tapi dia forever. Dia berulang sehingga kita bila kita tekan je dia gerak. Bila tekan dia gerak. Bila kita tekan je dia gerak. Ini kita guna forever. Okey. Seterusnya kita pergi kepada okey, ni clone. Okey. Clone ni kita nak buat copy lah. Kita nak clone akan kucing contoh, nak clone sprite ni. Kita kena contoh kita nak buat 5, kita repeat 5 kali. So dia akan keluar 5 clone. Okey. Dia akan keluar 5 clone. Yang ni timer. Okey, sekejap kita buat clone dulu. Okey, kita buat clone. Okey, kini kita pergi dekat back pula. Kita coding back, kita buat back ni 5 ekor. Okey, kita clone dia jadi 5. Okey, bila kita nak tekan apa ni nak clone? Tekan bendera hijau. Okey, kalau kita tengok sini bendera hijau dekat kucing pun bendera hijau juga. Bermakna bila kita tekan bendera hijau, dua-dua akan dia punya coding dua-dua akan hidup. Okey, dua-dua akan hidup. Sebab sekali kita tekan bendera hijau,
Yang mana guna bendera hijau tu semua hidup. Semua dia akan bergerak. Okey, dia kata tadi control repeat. Repeat 5. 3 lah. Kita buat 3. Repeat 3. Okey. Clone myself. Pergi dekat control. Mana ni clone myself. Dia clone diri dia. So bila kita klik bendera hijau, okey, dia akan clone diri dia. Ni ada dia ni. Okey. Dah. 3 clone. Okey? 3 clone. Yang ini asal dia, dia clone 3. Ini kita guna blok untuk clone. Biasa ni kita guna clone ni untuk kita main game lah. Biasa game kita guna. Okay, bila kita nak buat game, kita guna clone. Okay, lepas tu dia boleh delete clone. Okay. Boleh tak delete clone? Tak boleh delete. Sepatut dia boleh delete. Dia kena ada syarat dia. Sekejap, kita tekan delete clone je. When I start as a clone. Tu delete clone. Oh, ada lagi baru masuk keempat ni. Okey, Cikgu Azmah ada soalan? Angkat tangan tu. Ada ke cikgu? Setakat ni cikgu boleh faham tak ni? Nanti saya kajak soal tak takut tak faham aja. Cikgu? Okey, boleh. Alhamdulillah. Alright. Jadi untuk clone Okey, kita terus ke timer. Ni biasa kita nak buat timing. Contoh kita nak buat soalan quiz ke. Okey. Contoh kita nak buat soalan quiz, kita buat timer. Habis timer dia akan stop. Okay. So cara nak buat timer dia ialah contoh kita klik bendera hijau, kita buat variable. Okay, kita buat variable ni contoh kita buat satu bekas untuk timer. Okay, kita nak simpan masa dia tu. So kita set kita buat timer variable, kemudian guna forever. Dia tukar change timer by 1. Bermakna ditukar timer tu daripada kita set mula-mula kosong, dia change by 1. Bermakna dia tukar 1. Mana mula-mula kosong, kemudian 1, 2, 3, 4, 5. Dan berapa lama dia bertukar tu, kita set, kita bagi masa dia ni. Sini kita bagi masa. Okey, insyaAllah saya akan share rekod ni. Okey, insyaAllah. Kejap lagi lah. Kejap lagi saya bagi link folder untuk cikgu ambil rekod ni. Dah. Okey. Okay, kita kena bagi masa. Contoh kita nak dia tukar masa dia ni 1, 2, 3 tu, kita nak dia tukar berapa saat. Contoh kita nak bagi dia 1 saat dia bertukar. Mana 1 saat, 2 saat, 3 saat, 4 saat. Okay, kalau ikut minit, kita buat 1 minit. Sini kita kena buat 60 second. Okay. Okay. Yang ni satu cara. Okay. Satu cara lagi. Okay. Yang ini dia akan bertukar-tukar sehingga tak berhenti lah. Sebab kita buat forever. Okay. Yang ni kita buat forever, dia tak berhenti. Dia akan bertukar je setiap 1 saat. Okay, 1 saat, 2 saat, sampai ribu saat. Tapi yang ni, kita set timer, kita repeat until. Bermakna kita repeat timer tu sehingga 10 ya. Bermakna kita set dia masa dia tu, sampai 10 dia berhenti. Timer dia akan berhenti. Okay, sampai 10 timer dia akan berhenti. So, kita buat repeat timer ni sehingga 10.
So dia akan tukar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sampai 10 dia akan berhenti. Sebab habis dah repeat dia. Yang ni kita guna forever. Forever ni dia tak berhenti lah. Dia teruskan je. Okay. Kita try buat. Kita try buat. Ada orang masuk lagi. Alright. Kita... Okay, kita buat timer sini ya. Kita buat timer dekat kucing ni. Pergi kat variable. Okay, pergi kat variable. Kita make a variable. Kita buat timer. Sekejap. Okay, kita tulis timer. Klik OK. Okay, sekarang ni kita ada skor dan timer. Kita tak nak skor ni, kita klikkan buang tick ni, skor. Kita nak timer saja. Okay, kita buat macam tadi ya. 2 timer. Okay, mula-mula sekali, kita set dulu. Kita set timer kita kosong. Bila kita tekan bendera hijau, timer kita ni mula dengan kosong. Okay, kemudian kita buat forever. Sebab kita nak timer kita ni bergerak. Okay, forever. Okay, untuk dia bergerak, kita kena pergi kat variable tadi. Okay, pergi kat variable, ambil change. Mana dia bertukar satu-satu. Okay, change. Tukar, ni. Yang ni variable, kita nak timer. Cari timer yang kita buat tu. Yang ni pun sama. Cari timer. Okay. Kita change timer kita by one. Bermakna dia tukar satu-satu. So, sini kita mesti tahu. Kalau kita buat macam ni, kita tengok timer kita jadi macam mana. Tengok. Dia bertukar dengan pantas sekali. Sampai berjuta-juta dah. Okay. So, kita kena bagi masa dia. Kita nak bagi dia masa dia. Timer kita ni ialah 1 saat, 1 saat. So, kita pergi dekat control. Okay, kita letak masa dia. Masa dia nak bertukar tu 1 saat, 1 saat, 1 saat. Mana dia ditukar tu mengikut saat. Ataupun mengikut minit. Okay, sini saya buat 1 saat. Bermakna wait 1 second. Bermakna 1 saat dia bertukar. So, kita klik bendera hijau ni. Tengok dia bertukar. 1, 2, cuba tengok sini lah. Tengok sini. Ni. 1, bermakna dia bertukar dalam masa 1 saat. 1 saat, 2 saat, 1 saat, 1 saat dia tukar. Tapi yang ni tak berhenti. Sebab apa? Sebab kita buat forever. Okay, kita buat forever. Dia takkan berhenti. Okay, so kita tukar. Kita nak sampai 10 saat saja. Okay, kita buat forever. Kita buat repeat until. Repeat until. Okay. Repeat until. Until berapa? Until. Kita kena ambil operator. Ni kita kena kreatif ni. Dalam pengatur cara Scratch ni kita kena kreatif. Nak masukkan apa yang kita nak guna. Contoh sini. Repeat until. Until berapa? Until 10 saat. Macam mana nak buat 10 saat? So kita ambil yang ni. Yang tajam ni masuk dekat sini. Ambil operator ni. Okay, repeat until. Apa dia until? Kita nak repeat apa? Kita nak repeat timer. Okay. Okay, di sini. Repeat until apa kat kosong ni? So, kita nak repeat apa? Nak repeat timer. So, kita akan pergi kat variable. Ambil timer yang bulat ni. Ambil timer bulat ni. Kita tarik masuk dalam bulat ni. Okay. Jadi, repeat until timer sama dengan 10.
Okey. Repeat until timer sama dengan 10. So, kita ambil yang kita change timer tadi. Change timer dalam masa 1 saat ditukar-tukar. Jadi, sampai 10 dia bukan berhenti. So, bila kita nak buat timer, contoh kita nak set timer untuk murid jawab soalan. Kita set timer macam ni. Dah habis masa, habis. Okey, murid tak boleh jawab dah. Okey, kita boleh buat timer. So, bila kita klik bendera hijau ni, okey, mula. Okey, 1, 2, 3, sampai 10 dia akan berhenti. Okey, berhenti. Okey, sampai 10 dia akan berhenti. So, timer ni penting juga. Bila kita nak buat game ataupun nak buat quiz, okey, kita boleh guna timer. Okey, timer ni. Okey. Jadi timer repeat ni lebih sesuai lah kita guna daripada kita buat forever. Forever ni dia tak berhenti lah. Kita buat repeat. Repeat until. Until tu condition dia dalam hijau tu terpulang pada kita. Repeat until contoh kita buat game. Repeat until live dah kosong. Boleh. Kita buat live sama dengan kosong. Jadi live tu kita kena buat variable. Okay? Kalau kita buat dalam game lah. Repeat until live sama dengan kosong. Bermakna bila live kosong, game over. Okay? Jadi atas kreativiti kita untuk isi condition tersebut. Ni, yang dalam hijau ni. Okay? Itu terpulang kepada kita sebagai programmer, pengatur cara. Okay? Okay, ini untuk timer. Okay, seterusnya kita tengok slide lagi. Okay, ini untuk game ni. Ni saya buat untuk game, tambah skor. Sama juga dengan timer tadi juga. Okay, change score by 1. Bermakna dia akan bila kita contoh yang ni kita guna tembak, guna peluru tembak. Okay, touching bullet. Bila musuh sentuh peluru, okay, ada sound, bunyi sound dan skor tambah 1. Okay, skor tambah 1. Ini kita nak tambah skor lah kalau kita buat dalam bentuk game lah. Okay, sama juga kalau kita nak skor dalam kalau kita buat macam quiz. Okay. Okay, yang ini speed, kelajuan. Kita tengok, kita boleh buat speed ni. Kita kelajuan dia. Okay, tak apa, yang ni kita akan buat depan ni. Kalau sempat kita buat. Okay, ni touching edge. Ni touching edge ni bermakna kita bergerak repeat until touching edge. Okay, dia repeat pergerakan dia 10 step tu. Okay, ni kita boleh buat ni. Kita buat ni lah. Kita pergi balik. Kita pergi scratch balik. Okay, kita tengok kita buat ni, kita ambil sprite lain lah. Yang ni sprite ni kita dulu. Kita cari sprite satu. Sprite bola ni, bola. Okay, lihat. Inilah button. Okay, sprite button ni. Okay, sprite button ni. Yang ni kita hide dulu. Okay, kita nak hide ni, sini kita boleh hide lah juga. Ni sini kita hide. Kita boleh hide dulu. Okay, tinggal yang ni saja. Okay, yang ini sprite ni kita boleh ubah size. Okay, size ni contoh ni, size ni kita 100, kita buat 50. Okay, kecil. Okay. Sekarang ni saya nak dia bergerak ke kanan sampai dia sentuh dinding ni. Okay, sampai sentuh dinding. So, kita akan buat repeat until. Okay, kita guna bendera hijau. Contoh ataupun kita guna tekan space bar lah. Space bar. Kita tekan space ni, button ni akan bergerak sampai ujung. Okay. So, kita guna when space key press. Key press dekat keyboard kita tu, bila kita tekan, dia akan bergerak ujung. Okay. Kemudian kita buat control repeat until. Okay, repeat until.
Okay, repeat until, okay, condition dia sentuh dinding. Sentuh edge ni. Okay, kita ambil dekat sensing. Okay, repeat until touching. Okay, touching edge. Okay, maknanya sentuh sempadan ni. Okay. Repeat until sentuh sempadan. Bermakna bila sentuh sempadan dia berhenti. So sini kita buat dia bergerak. Okay, dia bergerak ni 10 step. Dia bergerak 10 step. Dia akan repeat 10 step ni sehingga dia sentuh dinding. Bermakna repeat until touching edge. Mana tindakan dia ialah bergerak. Dia akan ulang sehingga sentuh dinding. Okay. Kalau kita tekan space bar ni. Okay, kita tekan. Saya tekan space bar saja ni. Dia akan bergerak. Okay, sampai sentuh dinding dia berhenti. Sebab apa? Sebab kita buat repeat until touching edge. Kita boleh buat lagi ni bawah ni. Kita boleh buat lagi. Bila sentuh dinding dia hilang. Sentuh dinding dia hilang. Okay, kita pergi dekat loop. Hide. Okay, bila sini habis. Kemudian dia buat yang algoritma dia. Habis repeat ni dia akan sorok. Okay, lepas tu. Okay, tak apa. Kita sorok dulu. Okay. Letak sini balik. Okay, kita klik benda. Kita tekan space bar. Sentuh dinding hilang. Okay. Nak munculkan balik. Kita buat. Okay, sini kita buat dia bergerak 10 step, sentuh dinding, hilang. Duduk satu saat, dia kembali balik. Okay, dia kembali semula. Okay, kita tengok. Kita buat. Saya kena show dulu. Okay, kita show dulu. Okay, kita klik balik. Bukan klik. Itu tekan space bar. Okay. Dia sentuh dinding hilang. Lepas tu duduk satu saat dia ada balik. Okay. Kemudian kita nak dia berada ni. Dia ada di belakang ni. Dia kembali di sini. Okay. Kita nak dia kembali di sini. Bila dia munculnya. Dia berada di sini. So apa kita kena buat? Kita tengok algoritma dia. Kita kata repeat. Dia bergerak 10 step ni repeat until touching edge. Kemudian dia hilang. Bila dia hilang kita nak dia muncul di sini. Bila kita nak show dia berada di sini. So kita letak di sini. Okay. Kat sini tengok bacaan dia. Kemudian kita ambil motion. Kita buat go to ni. Kita ambil go to. Kita sebelum show tu biar dia pergi duduk di sini dulu. Okay, biar dia ada di sini dulu. Allah, ada baru masuk lagi. Okay, kita nak dia berada di tepi ni dulu. Okay, kita letak. Selepas satu saat, dia akan berada di sini. Kemudian baru kita showkan diri dia. Okay, baru kita tunjuk balik. Okay, tekan space bar. Okay, dia timbul di situ. Tekan space bar lagi. Dia pergi sampai ujung, hilang. Duduk satu saat, dia keluar balik. Itu coding dia. Okay. Jadi coding ni sebenarnya dalam Scratch ni. Kalau kita tengok step by step dia, kita mudah faham. Tetapi bila kita tengok coding macam ni, kita rasa dah pening dah. Tak? Dengan warnanya, dengan susunan dia, dengan bentuk dia yang berbeza. Kita rasa macam
Oh, macam mana nak buat macam ni? Sebenarnya kalau kita ikut step by step dia, algoritma dia, okey, satu persatu macam ni je. Okey. Mula-mula kita buat untuk touching edge. Kita buat pergerakan dia touching edge. Kemudian kita hilangkan dia. Hilangkan dia. Kemudian kita hilang tu kita hilang satu saat je. Lepas tu kita tunjuk balik. Satu. So benda tu dah tak jadi pening dah. Okey, kita tahu dah step by step dia. Okey, bila kita tengok satu situasi yang macam ni, kita coding dia macam ni kita rasa pening. Sebenarnya tidak pening sebenarnya. Okey. Jadi kalau kita nak buat storyboard ni, biasa kalau kita nak buat dia sebenarnya boleh juga storyboard Storyboard, betul. Kalau dalam pengaturcaraan macam ni, storyboard ia ialah carta alih. Okey, storyboard dia ialah carta alih. Kita buat carta alih tu ialah storyboard dia. Storyboard untuk pengaturcaraan ni. Itu dia panggil perancangan. Sebab bila kita nak buat pengaturcaraan ni, kita kena ada kita plan dulu. Plan tu ialah storyboard kita. Contoh kata kalau kita nak buat animasi, animasi ni kita kena buat storyboard lah sebab kita nak buat cerita. Okey, kalau kita nak buat pengaturcaraan, kita buat carta alih ataupun sudoku. Yang kalau sekolah rendah dia belajar lah. Tahun 4 dah belajar lah. Tahun 5. Tahun 5 dah belajar dah dia punya carta alih dan sudoku. Okey. Seterusnya kita tengok slide. Oh, dah habis dah. Okey, setakat ni cikgu ada pertanyaan tak? Dalam banking kita hari ini, saya nak cikgu tahu konsep kat mana kita nak ambil blok-blok tertentu, macam mana kita nak gabung. Okey. Kemudian kita nak olah macam mana. Macam kita tengok tadi, repeat until apa? Okey, repeat until timer sama dengan 10. Contoh. So kita nak gabungkan dia tu supaya boleh masukkan dalam condition. Jika ke if sprite sama dengan apa-apa, if sprite touch edge, mana jika sprite tu sentuh dinding, apa akan jadi? Okay, apa tindakan dia? Jadi itu konsep-konsep yang saya nak bagi tahu cikgunya. Biar cikgu faham konsep-konsep ni, kemudian baru kita boleh olah sendiri pengaturcaraan. Quiz. Saya nak buat quiz tadi. Okey, dekat sensi ni ada ask. Kat ask Ask. Kita pergi dekat ni lah. Dekat bulan. Okey. Okey, sini kita tanya soalan. Lepas tu dia jawab, murid jawab. Okey. Soalan, apakah ibu negara Malaysia? Okey, apakah ibu negara Malaysia? Lepas tu dia akan jawab. Kita guna if Kita buat quiz macam ni. Kita guna if. Okey, yang ni kita boleh buat quiz untuk murid-murid lah. Okey. Tekan bendera hijau, dia pun keluar soalan. Apakah ibu negara Malaysia? So jawapan dia kita mesti letak if. Okey, if kita ambil operator. Okey, if sama dengan. Okey, ambil sini. If apa? If jawapan. Sebab kita nak jawapan tu. If apa? If jawapan. Jika jawapan sama dengan apa? Okey. So kita akan ambil if jawapan. Jawapan dekat sensing ni. Okey, ambil if answer sama dengan Kuala Lumpur.
Okay, if answer sama dengan Kuala Lumpur, jawapan dia betul. Okay, betul. Kata tahniah. 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 Betul. Kalau salah, kalau sebaliknya, dia jawab benda lain, maka salah. Okay. Okay, contoh. Okay, kita klik ni. Okay, soalan dia. Apakah ibu negara Malaysia? Okay, kita jawab Kuala Lumpur. Mesti sama. Kuala Lumpur. Tak. Huruf besar huruf kecil tak kisah. Okey, klik jawapan ni. Okey, dia kata tahniah betul. Okey. Okey, kalau jawapan dia salah, okey, sini keluar answer ni. Okey. Kawan-kawan sekali lagi, kalau kita jawapan salah, okey, apakah ibu negara Malaysia? Dia jawab Kota Baru. Okey, Kota Baru, jawapan dia salah. Macam mana kita nak buat quiz? Kita mesti ada if, ada jawapan betul salah. Soalan duduk atas, kemudian kita answer tu kita kena set dah. Okay. Answer dia ni kita kena set. Supaya dapat betul dan salah. Okay. Kita boleh olah benda ni dalam bentuk game. Okay. Kita boleh olah benda ni dalam bentuk game. Kita buat game. Okay. Kemudian murid akan jawab soalan. Okay. Bila dia sentuh benda ni, dia keluar soalan. Sentuh benda ni, keluar soalan. Contoh kita buat game dan mula ke, dia boleh buat guna scratch. Contoh saya buat game. Saya buat game guna sekejap saya tunjuk. Okey, ni match game ni. Bila dia sentuh bola ni akan sentuh, bila dia sentuh dia punya objek-objek ni, dia akan keluar soalan. Contoh kita start Okey, contoh kita start kita gerakkan ni, kalau dia sentuh hitam ni dia akan balik semula. Okay. Ini game. Okey, mana dia sentuh color hitam, dia akan balik ke tempat asal dia. Jadi kita boleh buat game guna if tu lah. Okey, kita pergi sini. Sentuh pula dah. Okey, keluar soalan. Kita pun jawab 11 darab 2. Okey. Okey, 11 darab 2 kita jawab, contoh jawab 10. Okey. Jawapan dia salah. Okey, seterusnya dia akan betul. Lepas tu markah akan kita buat markah skor ni akan kalau salah tak ada skor. Kalau betul naik skor 1. Macam inilah game yang kita buat untuk murid-murid. Okey. Yang ini pernah dipertandingkan game ni masa tahun lepas. Okey, masa Carnival Kemahiran Digital tahun lepas. Macam ni lah murid-murid buat game dalam pertandingan tu. Okay, dia buat game dalam Scratch. Lepas tu ada kaitan dengan mata pelajaran. Okay, contoh macam ni lah.
Okey. Saya guna konsep-konsep yang sama yang kita belajar tadi. Okey, saya rasa itu saja.